Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazrul Naim bin Mazin. Nombor metrik 03 DKA 18F1046. Subjek di sisi 6242 iaitu Basic Building Service. Kami akan meletakkan tajuk tentang Central Air Conditioning System atau dalam bahasa Melayu adalah Sistem Penyaman Udara Berpusat. Kami menjalankan kajian kes ini di Simat Citra. Yang pertama, Sistem Penyaman Udara Berpusat. Penyaman udara adalah proses mengubah sifat udara, terutamanya dari dua perkara iaitu suhu dan kelembapan kepada keadaan yang lebih baik. Sistem penyaman udara berpusat melayani beberapa ruang dari satu lokasi pengkalanya. Ini biasanya menggunakan air sejuk sebagai medium penyejuk dan menggunakan saluran air yang luas untuk pengedaraan udara. Tidak terlepas untuk semua tempat atau bangunan yang terdapat penghawa dingin kerana iklim di negara kita yang agak panas dan oleh itu di semua tempat mesti terdapat penghawa dingin. Penghawa dingin juga mempunyai beberapa jenis. Contohnya, penghawa dingin yang diletakkan di rumah atau ruang ofis yang kecil dan terdapat penghawa dingin yang diletakkan di bangunan yang besar seperti hospital, pasaraya dan kilang. Sistem berpusat didefinisikan sebagai sistem di mana pendinginan dihasilkan dalam penyejuk di satu lokasi pengkalan dan diedarkan ke unit pengendalian udara atau unit kipas-kipas yang terletak di luar ruang bangunan. Udara disejukkan dengan media sekunder. Seperti yang ditunjukkan di dalam rajah, H2O disejukkan oleh chiller kemudian dihantarkan kepada AHU ataupun Air Handling Unit. Air Handling Unit akan menyejukkan udara dan diedarkan kepada pengguna supaya pengguna mendapat pengudaraan yang sejuk dan nyaman. Terdapat 3 subsistem penyaman udara berpusat, antaranya sistem pendingin air atau sistem penolakan haba. Yang kedua, sistem penyaluran udara dan yang terakhir, sistem penghantaran udara. Sistem air sejuk. Sistem air sejuk membekalkan air sejuk untuk keperluan penyejukan semua unit. Semua unit pengandalian udara bangunan atau HHUS. Sistem ini merangkumi pam air sejuk yang mengedarkan air sejuk melalui bahagian penyejuk dan melalui gegelung pendingin AHUS. Yang kedua, sistem air kondenser unit yang disejukkan dengan air menyerap haba dari ruang dalam dan menolak haba ke air yang seterusnya membolehkan penolakan haba melalui penyejuk bendalih atau menara penyejuk atau penyejuk udara kering dengan kit adiabatik. Sistem air kondenser juga mesti menolak haba yang dikeluarkannya. Terdapat 2 pilihan untuk penolakan haba. Yang pertama adalah udara disejukkan dan yang kedua air disejukkan. Dan yang terakhir, sistem penghantaran udara. Udara dimasukkan ke dalam sistem 1 IVAC bangunan melalui pengambilan udara oleh unit pengendalian udara AHU. Setelah masuk ke dalam sistem, udara bekalan disaring untuk menghilangkan bahan partikulat seperti acuan, alergen dan debu. Dipanaskan atau disejukkan dan kemudian diedarkan ke seluruh bangunan melalui sistem pengedaraan udara yang biasanya merupakan sistem saluran bekalan dan daftar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurbaki Binti Jasmine, nombor metrik 03 DKA 18F1051. Okey, saya akan menerangkan apa itu VAV. VAV adalah singkatan daripada Variable Air Volume System. So, Variable Air Volume System adalah sistem semua udara yang dapat memenuhi keperluan penyejukan individu dari beberapa zon terma. Ini dicapai dengan membekalkan udara pada suhu yang tetap dari kilang pusat ke satu atau lebih unit terminal VAV di setiap zon dan menyusulkan jumlah udara bekalan untuk memenuhi beban pendinginan yang diperlukan.
Antara manfaat utama VAV berbanding Custom Volume System CV adalah kemampuannya untuk memberikan tahap penyejukan yang diperlukan pada sebilangan zon dalam bangunan. Ialah apakah itu AHU? AHU adalah singkatan daripada Air Handling Unit, iaitu sebuah unit rawatan udara adalah alat yang digunakan untuk peredaran udara. HVAC adalah sistem pemanas, pengudaraan dan penyaman udara. HVAC AHU adalah unit pusat yang disambungkan. AHU hanyalah sebahagian daripada HVAC dan oleh itu hampir tidak ada perbezaan di antara kedua-duanya. Okey, pengendali unit udara biasanya kotak logam besar yang mengandungi elemen peniup, pemanasan atau penyejuk, rod penapis atau ruang pelindung suara dan peredam. Pemegang udara biasanya bersambung ke sistem pengudaraan kerja saluran yang menyebarkan udara yang dikondisikan melalui bangunan dan mengembalikannya ke AHU, iaitu Air Handling Unit. Kadang-kadang AHU melepaskan, itu membekalkan dan mengakui udara secara langsung dan dari ruang yang dilayani tanpa kerja aluran. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzat bin Muhammad Zuhri, nombor kad matrik 03 DKA 18 F1048. Okey, baiklah, saya akan membentangkan tentang pembinaan dan bahan. Pengendali udara biasanya dibina di sekitar sistem pembingkaian dengan panel pengisi logam seperti yang diperlukan untuk menyesuaikan konfigurasi komponen. Dalam bentuk yang paling sederhana, mungkin bingkai dari bahagian logam condenser dengan panel pengisi logam kulit tunggal. Kerja logam biasanya tergalvani untuk perlindungan jangka panjang. Untuk unit luaran disediakan beberapa jenis penutup cuaca dan pengedap tambahan di sekitar sendi. Pengendali udara yang lebih besar akan dihasilkan dari sistem pembingkaian keluli bahagian persegi dengan panel pengisi berkulit dua dan bertebat. Pembinaan sedemikian mengurangkan kehilangan haba atau kenaikan haba dari pengendali udara serta memberikan pelemahan akustik. Pengendali udara besar mungkin panjangnya beberapa meter dan dihasilkan secara keratan, dan oleh itu untuk kekuatan dan ketegaran rel asas bahagian keluli disediakan di bawah unit. Okey, baiklah, untuk yang seterusnya adalah komponen. Unit pengendalian udara AHU, aliran udara dari kanan ke kiri. Dalam kes ini, beberapa komponen AHU yang ditunjukkan adalah, jika dilihat dalam gambar, bermula daripada sebelah kiri gambar. Yang pertama adalah saluran bekalan. Yang kedua, kompartmen kipas. Ketiga, pengasingan getaran. Keempat, gegelung pemanasan atau penyejukan. Yang kelima, kompartmen penapis. Dan yang terakhir, yang keenam, saluran udara bercampur. Dikita semula plus keluar. Okey, untuk yang seterusnya adalah jenis sistem AHU. Yang pertama adalah sistem isi padu udara berubah, Variable Air Volume System. Yang kedua adalah mengubah isi padu udara sebagai tindak balas terhadap perubahan beban dan bukannya perubahan bekalan suhu udara. Yang ketiga, dapat mengubah isi padu keseluruhan aliran udara atau isi padu setiap zon. Sistem aliran udara keseluruhan dapat diubah dengan penggunaan inlet vents, discharge damper, pengendalian kelajuan dan bilah yang berubah-ubah. Yang keempat, digunakan di bangunan yang lebih besar. Assalamualaikum, nama saya Sadaqah Atira binti Zakri, nama matrik 03 DKA 1045. Okey, saya akan menceritakan tentang Shilling Mountain AHU. Okey, untuk Shilling Mountain AHU ni
dia mempunyai banyak kelebihan. So antara kelebihan yang saya tahu, yang pertama, dia menggunakan kos yang berkualiti tinggi. Seterusnya, dia adalah produk yang berkualiti dan dia juga mudah untuk digunakan dan berfungsi dengan sempurna. Okey. Untuk shielding mountain ni, dia boleh digantung di atas shielding dan tidak memerlukan ruang dekat lantai. Okey. Unik, tanpa suara dan boleh diletakkan di atas shielding palsu di kawasan yang dikondisikan. Seterusnya, unit tidak mengganggu ataupun memberi kelenturan pada reka bentuk dalaman.